Okey dah semua Semua dah bincang, semua dah dapat ni. Ustazah nak awak buat huraian kat depan Setiap satu kumpulan kepada satu kumpulan. Mula daripada kumpulan pelajar lelaki dulu. Okey? Pelajar lelaki dapat tajuk apa? Boleh ke depan sekarang? 4 orang. InsyaAllah terangkan. Ya? Tak payah tulis pun tak apa. Terangkan je. Satu persatu. Okey, silakan ke hadapan. Buat penerangan. Buat huraian. Suara kuat Jangan bisik-bisik dengan Ustazah pula. Bulan-bulan puasa ni kan semua tidur kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuat sikit lagi Umat, suara tak dengar. Kami akan membentangkan tajuk kepentingan melaksanakan sistem kehakiman Islam. Sedia sistem kehakiman Islam ni penting untuk dilaksanakan. Sebab ada dekat sini ada 7. Yang pertama, mampu menyelesaikan permasalahan manusia secara menyeluruh. Maksudnya dengan adanya sistem kehakiman Islam ni, macam masalah manusia atau masalah individu dapat diselesaikan. Macam gaduh ke, dendam ke antara ni, dengan adanya sistem kehakiman Islam ni, hakim tu dia bagi jalan penyelesaian dia. Lepas tu yang kedua, mewujudkan keamanan dan kesejahteraan dalam negara. Bila individu tu dah aman, dah tenteram, dia akan bagi impak kepada negara. Negara pun akan harmoni dan sejahtera sebab rakyat dia semua dah berhati dengan adanya sistem kehakiman Islam tu. Macam mana tu? Yang kedua Maksudnya negara ni dia harmoni lah bila macam masalah individu ni dia dah selesai. Okey. Faham tak semua? 1 dan 2? Okey, faham pun mengantuk. Lagi seterusnya. Seterusnya dia ambil masa lama. Kita masa kejap je. Dia menegakkan Kuat sikit Abdi. menegakkan amanah dalam syarikat. Lain dia menegakkan keadilan supaya dalam masyarakat jenayah semakin berkurang. Jenayah semakin berkurang. Okey, seterusnya. 4. Membendung perkara dan jenayah daripada berdosa. Macam kita ni perlu menjaga daripada berlakunya rasuah ke, pembunuhan ke, dan berdosa. So, membendung dia daripada berluasa. Bila ada kehakiman ni, so rakyat akan jadi takut untuk buat kesalahan-kesalahan jenayah. Okey, seterusnya. 5. Mewujudkan keadilan sejagat. Mewujudkan keadilan sejagat ni macam negara kita kan punya undang-undang, jadi kena adil dan saksama dalam melakukan sesuatu perkara atau hal. Uraikan sikit lagi. Keadilan sejagat kan? Sejagat tu apa maksud sejagat? Tadi Ustazah beritahu dah. Menyeluruh. Dia menyeluruh. So, maksud sejagat ni, keadilan sejagat ni apa dia? Adil ke mana? Siapa yang nak diadili? Pemerintah je? Dengan rakyat. Dengan rakyat semua. Maksud sejagat ni semua. Tak kira lah dia Islam ke, bukan Islam ke, pemerintah ke, orang bawahan ke, miskin ke, kaya ke, semua boleh diadili. Okey lagi? Mengembalikan hak kepada orang yang dizalimi. Maksudnya? Bagi contoh. Contoh saya macam zalim adik, jadi kita boleh minta balik hak keadilan daripada dia. Okey, betul. Bagus. Ada lagi? Amat. Okey, Aman. Yang ketujuh, memberi pengajaran yang diberikan kepada penjenayah daripada mengulangi kesalahan, mengelakkan daripada perkara yang sama berulang. Contohnya, hukuman Islam akan menyebabkan penjenayah takut untuk melakukan perkara lagi. Huraikan. Maksudnya, bila adanya hukuman ni, orang akan takut nak buat jenayah return. Takut nak buat jenayah lagi sekali. Contoh bagi satu hukuman yang orang takut nak buat jenayah lagi. Hukuman zina. Hukuman zina.
Kat Malaysia? Ha? 100 kali sebab. 100 kali sebatan. Kat Malaysia ada buat ke hukuman tu? Kat Malaysia? Habis tu orang tak takut lah kan? Dah tak ada 100 kali sebat. Cuba kalau dekat Raudhah ada 100 kali sebatan buat zina. Habis semua jadi soleh semua. Betul tak? Sebab kan Malaysia ni tak buat hukuman yang Allah buat bagi. Jadi dia bermasalah lah. Sebab dia just dengan duit. Bayar, settle. Ataupun masuk penjara, settle. So manusia tak takut. Tak takut yang melampau. Dia nak datang lahir ni takut yang melampau ni. Supaya manusia takut nak menghampiri jenayah-jenayah yang dah disebut dalam Al-Quran ataupun yang tak disebut dalam Al-Quran sekalipun. Takzir dan sebagainya. Okey, ada lagi? Habis. Okey, faham tak semua? Ada soalan tak? Kawan-kawan rakan kelas ada soalan tak? Soalan tak Atul Nabila? Ha? Kalau Ada soalan? Kalau tak faham Umaira? Tak ada soalan? ada mulut bertanya, betul tak? Ya. Tak ada soalan. Takut nanti kamu soal, kamu pula disoal. Okey, terima kasih pelajar lelaki. Boleh masuk. Okey, kita start dengan kumpulan yang kedua. Kumpulan tengah, pelajar perempuan. Ada soal. Baik Okey, teruskan. Jangan ambil masa banyak. Tajuk kewajiban pelaksanaan hukum Islam. Okey, tengok yang pertama, menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber rujukan utama dalam mengendalikan kes supaya tindakan yang diambil tidak menyalahi syarak. Maksudnya segala hukuman atau tindakan yang buat oleh hakim haruslah berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Ya, Supaya macam tak macam ada satu kes tu seorang perompak masuk dalam rumah tu. Lepas tu seorang ayah ni nak jagalah dia punya nyawa. Kan dalam makasih syariah kan ada dalam penjagaan nyawa kan. Lepas tu tindakan ayah tu dia membunuh perompak tu sebab nak jaga nyawa dia kan. Tapi kita punya kehakiman ni tak tahu dah tak ikut kot sebab bukan perompak tu yang salah. Diorang jatuhkan hukuman kepada ayah tu. Ayah tu digantung sampai mati. So tak boleh lah macam tu. Kalau ikut Islam sebenarnya bukan ayah dia yang salah sebab ayah tu menjaga nyawa. So tak patutlah macam tu. Tapi dia tertakluk kepada sistem kehakiman kita kan? Salah lah, tak adil. Ini nak cerita pasal salah tak salah ke apa ni? Tak ada. Okey, faham tak semua? Ada soalan tak hari ni? Tak ada Apa tadi? Ulang balik dia punya ni? Menjadikan Al-Quran dan Hadis. Yes, ikut Al-Quran dan Hadis. Contoh apa Al-Quran dan Hadis dalam sebut? Apa perkara yang kita kena ikut? Hukuman hudud. Ya, lagi? Kisah. Lagi? Kisah, sudut, diat. Satu lagi hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah tu apa dia? Takzir. Takzir. Okey, terima kasih. Seterusnya, Lepas tu yang kedua, melaksanakan etika kehakiman Islam secara menyeluruh supaya matlamat untuk mewujudkan keamanan masyarakat dicapai. Kalau etika kehakiman ni kita dah belajar hari tu, orang tengok balik kat pusat belakang. Sekiranya kalau hakim tak melaksanakan etika dia orang, kita boleh menzalimi orang lain. Contohnya hakim tu berat sebelah. So tak boleh lah. Lepas tu orang kaya je boleh rasuah hakim tu, boleh terlepas pada kesalahan. So tak boleh macam tu. Kalau hakim ni ikut etika dia, mestilah kita punya negara ni akan aman. Lepas tu semua secara adil. okey, betul. Bagus. Faham Jelas cuba jelaskan kuat-kuat macam ni. Seterusnya ada lagi? Okey, Ravina. Ketiga, mematuhi peraturan dan undang-undang negara seperti yang diperuntukkan dalam perundang-undangan. Okey, contohnya macam orang tu nak buat hukuman. Hukuman tu kita kena ikut berlandaskan apa yang negara tetapkan. Macam kan kat negara Malaysia ni dia tak tetapkan hukuman hudud. Tak diwajibkan. Tapi dalam negeri-negeri macam Kelantan, ada setengah negeri yang dia amalkan hukuman hudud. Macam hudud, buat semua tu. So kita nak ikut yang mana? So kita ikut kepada negara lah. Kalau negara tak tetapkan, tak buat, tak gazetkan, kita boleh ikut. Ya. So kalau saya lahir kat Selangor, saya buat masalah kat Selangor. Kat mana yang paling saya settlekan masalah saya? Dekat Selangor ke kat Kedah? Selangor. Dekat Selangor lah. Jangan nanti dia kata dia tengok sistem kat Kedah, senang dia pergi Kedah. Tapi dekat Malaysia tak boleh pun. Kalau kamu buat masalah di Selangor, kamu mesti selesaikan di Selangor. Sebab sistem kehakiman di
Malaysia ada sistem masing-masing. Sistem kehakiman ni dia di bawah sultan. Lebih-lebih lagi dari segi agama. Bawah sultan, bukan bawah kerajaan atau kerajaan pusat. Faham Okey, seterusnya. Kelima, melantik orang yang berkelayakan sebagai hakim seperti memiliki sifat adil. Okey, kalau kita nak melantik hakim, hakim tu ada 5 lah untuk syarat pelantikan dia. Islam, beriman, bakhil, berakal, adil, berilmu dan bijaksana, sempurna dan baca indahnya. Islam dan beriman ni dia, kalau boleh Islam ni dia hakim tu kena Islam, untuk hukum hakam Islam. Faham ke? Mestilah seorang Islam. Sebab dia nak tunaikan hukum hakam Islam lagi. Bahlil berakal. Kalau kita nak lantik hakim tu dia kena dah bahlil dan berakal. Tak boleh lantik yang hakim yang belum bahlil lagi. Adil. Adil. Hakim tu kena adil tau. Sebab apa, kalau kita nak lantik hakim, kita kena pilih hakim yang adil. Bukan yang macam berat sebelah. Kalau kita nampak jiran sebelah kan ada kat sana, aduh rasa macam nak tolong dia je. Tak boleh. Berilmu dan bijaksana. Hakim tu mesti kena berilmu dan bijaksana lah untuk menghukum yang orang bersalah lah. Bijaksana tu macam mana? Bijaksana tu macam bijaksana tu macam orang tu dia bijaksana tu menentukan hukum yang patut dia tentukan untuk bersalah tu. Okey, bagus, tepat. Okey, Faham bijaksana maksud bijaksana? sempurna, baca indra. Dia kalau boleh hakim ni dia kena sempurna tau. Dia tak boleh macam dituli. Kalau dia nak tentukan satu hukum nanti dia tak dengar apa orang tu cakap apa. Macam tu. Faham? Faham semua dia tanya ni? Faham. Alhamdulillah. Lagi? Okey, Alhamdulillah. Ada soalan daripada rakan-rakan? Tak ada? Semua bagus-bagus hari ni Alhamdulillah. Ni pun banyak yang Ustazah dah terangkan pada sebelumnya kan? Kita just nak masukkan balik. Sebenarnya dalam tasawuf tak banyak pun perbezaan. Kalau kamu faham konsep, kamu boleh jawab soalan. Okey, terima kasih kumpulan yang kedua. Okey, kita jemput kumpulan yang ketiga. 2 orang je. Okey, suara kuat sikit Tajuk cara menjauhkan diri daripada perbuatan jenayah. Nombor 1, mematuhi peraturan agama seperti menunaikan solat dan menutup aurat. Kebaikannya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, mewujudkan perasaan takut akan pembalasan Allah SWT. Kalau kita buat apa yang Allah suruh, perintah Allah macam solat, puasa, lepas tu menutup aurat semua, satu dan meningkatkan keimanan ni, kalau kita buat tu iman kita akan naik. Lepas tu rasa sayang kita, rasa takut kita dekat Allah akan meningkat, bertambah sebab iman bertambah dan berkurang. Terusnya lagi. Lepas tu nombor 2, menuntut ilmu yang bermanfaat seperti ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Kebaikannya mengetahui kebaikan dan keburukan sesuatu perkara, memperoleh kejayaan dalam hidup. Kalau kita menuntut ilmu, kita belajar benda baik dan benda buruk kan. Lepas tu kalau kita tahu benda buruk tu, kita tak akan berani nak buat. Sebab kalau kita macam kita tahu benda tu buruk, jadi kita Apa contoh benda buruk tu nak bagi faham ni? mencuri, lepas tu bully dekat sekolah lah, kat kelas. Jadi kita tak berani dah nak buat. Jadi tu dapat jauhkan kita daripada jenayah. Ya, betul. Okey, seterusnya. Mengisi masa dengan perkara yang faedah seperti baca buku dan beribadah. Maksudnya, lepas tu bawah dia tengok poin dia, menghalang diri daripada melakukan perbuatan sia-sia, mendapat pahala dan keberkatan hidup. Okey. Kat sini dalam kalau macam kita free waktu tu, janganlah macam tidur boleh, tapi kita ada time kita sendiri. Kita janganlah setiap kali kita free je tidur macam tak ada benda yang manfaat kita. Kita baca buku. Sorry Nabila, cuba Nabila kaitkan ni dengan jenayah. Kenapa kena isi masa je apa? Dikaitkan dengan jenayah. Agak-agak ni. Betul lah awak cakap tadi kita kena isi masa lapar baca buku, jangan nak tidur.
Tapi cuba kita kaitkan dia dengan jenayah. Tak apa, kalau kamu ada jawapan kamu suarakan je. So kalau macam macam mana? Kalau macam masa lapang, kalau macam orang tu dia fikir dia nak buat jenayah ke apa ke, daripada dia buat jenayah tu lebih baik dia pergi surau ke, pergi masjid ke, baca Quran ke, ibadah ke, pergi dakwah ke. At least dia tak ada dapat dosa satu lah, dia dapat pahala sama. Bagus. Itu yang poin yang paling penting sekali. Yang kamu kena huraikan. Okey, lagi? Lepas tu nombor 4, memilih rakan yang baik seperti rakan yang sentiasa doakan mulia. Maksudnya kalau macam kita nak kawan, kita mestilah kita nak kawan kita yang baik. Kita nak kawan kita yang suka mencuri ke, menipu ke, macam tu lah. Nanti kawan tu bolehlah ajak Bimbing. bimbing orang tu yang rumah bimbing macam pada kebaikan. Dia masa juga sama lah. Kita sebenarnya antara kita semua ada kelemahan kan? Tapi kita saling memperkuatkan antara satu sama lain. Lebih-lebih lagi dalam agama Islam. Kan agama Islam ni dari segi akhlak, dari segi jiwa, semua perlukan sahabat. Kita tak boleh kata kita boleh hidup seorang-seorang, tak boleh. Tapi kita nak cari orang yang macam mana kita nak hidup bersama. Bukanlah hidup bersama satu rumah, tak. Maksudnya nak cari golongan macam mana, circle macam mana. Kalau orang tua ni dia sebut circle. Saya suka sebut sebagai circle. Terima kasih kumpulan ketiga ni. Saya nak terang sikit bahagian cara menjauhkan diri. Okay, kita dah belajar bab kehakiman ni. 1, 2 kamu dah faham dah. Bab yang ketiga Ustaz nak huraikan sikit sahaja. Sebab ni adalah nilai-nilai murni dalam hidup. Kan, nilai-nilai murni dalam hidup. So cara kita nak jauhkan diri kita daripada jenayah ni, ada 4 perkara tadi kamu sebut. Kan? Pertama sekali adalah mematuhi peraturan agama dan menunaikan solat serta menutup aurat. Yes, pastikan. Susah macam mana pun kita jaga diri kita dengan tunaikan solat pada Allah. So, saya dah ingatkan banyak kali dah. Bila kita tunaikan solat pada Allah, solat itu akan bantu kita untuk jauhkan diri kita daripada perkara-perkara mungkar. Solat tu bantu tenangkan hati kita. Solat tu bantu tunjukkan kita jalan yang lurus. Tapi kalau kita dah tak solat pun kita tak jaga, macam mana kita nak jaga? Solat ni adalah hubungan kita dengan Allah. Bila kita tak jaga hubungan dengan Allah, macam mana kita nak jaga hubungan sesama manusia? Betul? Macam mana kita nak jaga hubungan kita dengan makhluk lain? Kita takkan mampu jaga hubungan-hubungan lain kalau kita tak jaga hubungan dengan Allah. Macam mana kesabaran kita terbentuk? Melalui hubungan kita dengan Allah. Macam mana kasih sayang terbentuk? Melalui hubungan kita dengan Allah. Balik-balik dengan Allah. Selalu balik dengan Allah. Apa masalah? Datang bisikan-bisikan, kebencian-kebencian, balik-balik semua pada Allah. Allah Maha tahu, Allah akan beri jalan. Okey, yang kedua, menuntut ilmu yang bermanfaat seperti ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Yes, kita daripada kita sibukkan diri kita dengan fikir perkara-perkara yang tak tentu pasal, yang tak perlu, yang menyakitkan, yang apa lagi? Hidup ni penuh dengan ujian. Saya tak tahu lah, Ustaz penuh ujian. Tak tahu lah kalau kat dalam ni hidup dia tak penuh ujian. Senyum, sentiasa ada ke? Ada senyum, sengih je. Tak ada masalah lah Ustaz. Ada ke macam tu? Tak ada, semua orang ada. Kalau paling dia tak ada ujian duit pun dia ada ujian hati. Sebab Allah sentiasa menguji hati manusia. Perasaan demi perasaan Allah uji hati. Tapi nak dapat hati yang bersih, macam mana? Ilmu perlu untuk bersihkan hati kita. Kalau kita nak bersihkan badan kita buat apa? Mandi, cuci, berus, korek, semua kita buat. Tapi pernah tak kita korek hati kita? Pernah tak kita sucikan hati kita? So ini penting ni, sucikan hati ni penting. Datang ni satu perkara, musibah, bisikan atau apa-apa ni, sucikan hati dulu. Sebelum nak sucikan hati orang. Jangan pandang orang dulu, pandang kita dulu dengan ilmu. Tengok, hasad lah, apa ada rasa hasad? Buka buku. Kat mana ni hasad ni? Kitab cakap apa tentang hasad? Apa hadis-hadis Nabi berkaitan dengan hasad? Cari ilmu. Apa hukuman orang yang hasad? Apa hukuman orang yang berdendam? Apa hukuman orang yang berdengki? Cari balik. Betulkan diri kita balik dengan ilmu. Yang ketiga, mengisi masa dengan perkara berfaedah. Betul Nabi dah cakap tadi. Itu saya suka sangat. Memang betul. Semua orang ada rasa nak balas orang lain. Orang buat kita rasa nak balas. Tu ada. Itu lumrah hidup manusia. Kan? Ada rasa tak puas hati. Orang kadang-kadang kan senyum je. Tapi kita rasa dia mengata kita. Betul tak?
Kadang orang tu dia jauh senyum je. Sebenarnya ikhlas dia senyum. Tapi kita ni yang jahat hati ni, dia rasa dia tengah apa? Tengah ejek-ejek kita. Beli kita, mengejek kita. Kita rasa macam tu. Sebab hati kita lah yang kotor. So daripada kita fikir benda yang tak apa-apa, lebih baik kita isikan ni, sibukkan diri kita dengan perkara manfaat yang boleh memberi manfaat untuk diri kita dan manfaat untuk orang lain. Khairun nas yanfa'ahun nas. Sebaik-baik manusia yang bagi manfaat pada manusia lain. Adakah Allah sebut dalam hadis sebaik-baik manusia yang menjatuhkan orang lain? Adakah? Tak ada. Kalau ada, jom kita buat sama-sama. Tapi tak ada. Allah kata yang bagi manfaat. Kau sakit kau susah ke, kau bagi manfaat pada orang, itu yang kau dapat kebaikan daripada Allah. Sebaik-baik manusia. Understand? So, bila kita sibukkan diri kita dengan perkara manfaat, dengan ilmu, dengan ibadat kepada Allah, sempat tak kita ni fikir nak buat jenayah? Sempat tak kita nak palau orang, sempat tak kita nak dendam orang, nak apa? Nak balas balik orang? Tak sempat. So, semua benda tu memerlukan masa, tenaga, wah fikir ni create ni. Sekejap lagi nak pergi macam mana ni kat sekolah ni. Lepas tu aku nak hantar macam mana ni. Lepas tu selagi tak dapat macam mana aku nak buat. Itu semua kita fikir yang otak kita. Lebih baik kita fikir macam mana aku nak bagi amal kepada aku dengan Allah. Betul tak? Macam mana kita nak fikir, ni aku ni baik ke tak baik, aku nak ni dia, aku ni betul ke tak betul dengan perangai aku yang macam ni, betul ke tak betul. Baiki diri dulu. Okay, seterusnya yang keempat, pilih rakan yang baik seperti rakan yang sentiasa berakhlak mulia. Yes, untuk kamu, pastikan sahabat kamu adalah sahabat yang terbaik. Minta dengan Allah. Kita tak boleh pastikan pun. Kadang-kadang kita rasa sahabat kita tu baik, tapi tiba-tiba Allah tunjukkan belang dia. Macam mana ni Allah tunjukkan belang. Allah akan, hati kita ni, Allah akan tunjuk kat kita sebelum mati lagi. Betul? Tu pasti. Apa ada dalam hati awak, Allah akan tunjukkan. Awak nak simpan macam mana pun, akhirnya terbongkar juga. Lebih baik jaga hati. Baiki hati. Kembali balik pada Allah. Tengok balik kelemahan diri. Baiki demi baiki hari demi hari. Supaya apa? Supaya kita jadi orang yang lebih baik hari demi hari. Bukan jadi orang yang buruk hari demi hari. Kalau boleh Allah tunjukkan aku, tunjukkan nilai aku yang sebenar di sisi kau, yang terbaik. Mati kita disanjung, adanya kita orang suka, orang gembira. Jangan kita lalu je, orang menyampah dah tengok kita. Dengar je suara, datang dah malaun ni. Orang benci yang kita. Kalau makhluk dah benci, ini kan manusia, ini kan Allah. Faham tak? Salah satu ciri orang yang dicintai Allah adalah mana, dia pergi mana pun, semua makhluk mencintai dia. Itu salah satu ciri orang yang dicintai Allah. Ini kalau kamu datang aja, orang sakit hati tengok kamu, tapi orang sabar lagi. Agak-agaknya dicintai Allah ke tak? Tak kan? Nilai balik diri sendiri. Okay? So, penting kita cari kawan yang baik. Doa dengan Allah, ya Allah, kau kurniakan aku sahabat yang terbaik. Kau kurniakan aku guru yang terbaik, yang boleh bimbing aku. Guru ustazah dulu lagi lah. Kalau kamu tengok guru ustazah lah, kan? Dia bukan setakat malu lagi. Ada satu guru ni, Ustaz tak sempat belajar dengan dia, tapi adik-adik Ustaz belajar dengan dia. Dia tarik belajar sampai ni. Dia pukul belajar sampai pecah otak belajar. Bukan otak, tempurung kepala belajar. Tapi bapa dengan mak ayah dia diam je. Mak ayah dia diam je. Mak ayah dia kata, apa tak apa Ustaz, yang ini kalau terbaik untuk anak saya terima. Kalau jadi apa pun saya terima. Sebab Allah dah letak dia macam tu. Itu orang beriman. Itu orang beriman. Sebab apa? Pastilah ada sebab kan. Bila sesuatu perkara berlaku, pasti ada sebab. Kenapa? Takkanlah orang saja-saja je nak buat. Saja-saja nak marah. Kan? Contoh. So, carilah kawan yang boleh bila mana kan kita ni rasa macam, oh ada masalah lah, kita cerita dengan dia, dia boleh coolkan kita balik. Tak, kau salah tu. Bukan macam ni. Contoh. So, kuranglah jenayah. Ini kalau kita cari kawan yang ni, lagi mengapi-ngapi dengan kita. Oh memang dia memang macam aku laku dendam ni. Aku rasa sepak dia. Jom kita sama-sama sepak dia. Jadilah. Faham tak? Akhirnya jenayah yang tak ada jadi jenayah. Sebenarnya tak ada benda pun tapi jadi benda. Faham tak? So itu maksudnya kita perlu pilih kawan yang baik. Perlu pilih pemimpin yang baik. Memang macam perempuan ni.
Sedari sekarang lah kamu kena doa supaya Allah jodohkan kamu dengan orang yang terbaik, yang akhlaknya terbaik. Memang daripada sekarang. Ustazah ajar anak Ustazah daripada kecil, kalau nak cari jodoh ni memang kena doa daripada awal. Sebab kita tak tahu bila Allah bagi. Betul? Macam Ustazah juga, Ustazah nak doa tu, kita minta syurga, kita doa sekarang kan? Adakah masa dekat titian sirat baru kita doa? Naik titian sirat, okeylah baru nak doa, ya Allah masuk ke syurga. Allah. Adakah macam tu? Berapa lama kita berdoa? Dari sekarang. So doa yang baik-baik, nak dapat sahabat yang baik, nak jadi yang terbaik, nak berakhlak mulia, nak bersabar dalam hidup. Pasti Allah akan beri yang terbaik. Ini semua ada kaitan dengan jenayah. Kalau kamu tak tahu jaga diri kamu, dia bermula daripada individu. Kalau kita tak tahu jaga diri kita, maka jenayah akan berleluah. Sebab semua orang kita tak puas hati dengan hati dia. Ada kebencian. Tapi kita, Nabi ajar apa? Sebelum tidur, maafkan, lupakan. Jangan ingat, maafkan, lupakan, maafkan, lupakan. Itu berlaku. Saya, zaman sekolah saya pun berlaku. Saya marah dengan guru ada. Tapi saya tak pernah buat apa-apa. Contohlah. Contoh. Okay, wallahualam. Ada soalan? Tak ada So, tugas kamu adalah Ustazah nak kamu buat berkemindah macam ni dan kamu tulis je lah poin-poin yang ada kat bawah. Okay? Boleh? Okay, wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.